So hari ni kita akan tengok tajuk bab 4 lakaran pictorial dalam buku teks muka surat 74. 74. Okey, so saya akan menyambung kefahaman saya sebelum kelas dah sampailah ke lakaran pictorial ini. Jadi kita akan tengok lakaran pictorial sambungan dia. So apa itu lakaran pictorial? Lakaran pictorial merupakan dia memaparkan imej 3D yang memudahkan pereka menggambarkan bentuk ataupun mentafsirkan lukisan. Lakaran pictorial boleh dihasilkan dengan mengaplikasikan teknik lakaran oblik dan juga lakaran dan yang terakhir adalah lakaran perspektif. So hari ni kita nak tengok yang pertama lakaran oblik, kemudian lakaran isometrik dan juga lakaran perspektif. Okey. So, dalam lakaran oblik ada dua jenis lakaran, ada tiga jenis lakaran. Yang pertama adalah cavalier, yang kedua adalah cabinet dan yang ketiga adalah oblique arm. So kita nak tengoklah ketiga-tiga ni. Kemudian lakaran isometrik memang ada satu jenis sahaja yang awak akan pelajari. Seterusnya lakaran perspektif. So lakaran perspektif pun ada tiga juga. Okey, kita akan tengok satu-satu. Untuk lakaran oblik, lukisan oblik juga dikenali sebagai lukisan serong. Kenapa serong? Kita boleh nampak lah dekat side sini dia ada serong sikit. Lukisan ini bertujuan untuk mempamerkan objek dalam bentuk 3D. Kalau kita cakap pasal 3D, dia ada tiga paksi. Ada paksi X, paksi Y dan juga paksi Z. X, Y, Z. Saya rasa cikgu awal tunjuk benda ni. Okey, satu daripada permukaannya selari dengan satah bersudut tegak. Sesuai untuk objek yang pendek dan ketepatan bahagian unjuran tidak berkadaran. Objek ini diputar pada sudut tertentu. Terdapat tiga kelas lukisan oblik, macam saya sebut tadi, ada oblik cavalier ataupun dikenali sebagai saiz penuh, oblik cabinet dengan saiz setengah daripada saiz penuh dan oblik arm 3/4 dari saiz penuh. Okey. Boleh ikut semua? Okey, tengok jenis lakaran oblik. So jenis lakaran oblik yang pertama tadi, lakaran penuh ataupun cavalier. So cavalier ni, kalau awak tengok kat sini, ukuran di bahagian sudut Z, bahagian satah serong ni, pada bahagian sudut serong 3 cm. So bila di sini 3 cm, ini menunjukkan ini adalah jenis lakaran oblik cavalier. Okey, so pada lakaran oblik cavalier dia akan mengambil, ramai pula masuk. Dia akan mengambil saiz penuh untuk sesuatu lakaran tersebut lah. So kalau kat sini, ni contoh dia. Kalau awak tengok lakaran unjuran kabinet, untuk kabinet, ukuran dan bahagian serong dia adalah separuh daripada ukuran sebenar. So bila kat sini setengah, pada bahagian ni adalah 1.5 cm. Setengah daripada 3 cm. So saya tulis kat sini 1/2 daripada 3 cm. So akan dapat 1.5 cm. Okey, kalau oblique arm, dia pakai 3/4 ukuran sebenar. Jadi 3/4 darab dengan 3 cm. So 3 cm ni kat sini yang baru masuk. So 3/4 darab 3, awak akan dapat 2.5 cm. Okey, itu saja yang membezakan ketiga-tiga lakaran ini. Yang lain semua sama. So apa saya maksudkan sama, ukuran di bahagian ukuran pada satah X sama, ukuran pada satah Y juga sama. So ni pun tak ada beza. Sama sahaja. Yang membezakan hanyalah pada sudut serong saja, pada sudut Z sahaja. Okey, kita tengok lakaran seterusnya. Okey, kita nak masuk dah. Tolong buka buku nota satu muka surat. Dah? Dah. Dah Okay, awak boleh on mic. Boleh on mic, boleh on kamera pun tak apa. Kemudian kalau tak faham ke apa ke, boleh maklumkan, saya akan stop sikit. Okey, semua dah ready Okay.
pada awak punya kertas ataupun pada awak punya buku nota, kalau ada pembaris bagus, kalau tak ada pembaris tak apa sebab ini penlakaran tajuk dia. Okay, so saya nak awak buat paksi X garis di bahagian bawah sekali, kemudian di tengah-tengah adalah paksi Y. Okay, kalau tengah-tengah tu susah nak dapatkan bahagian tengah-tengah, awak boleh lipat dua awak punya kertas tu, awak punya muka surat. So boleh lipat dua kertas awak tu, lipat dua untuk dapatkan paksi Y. Dah? Boleh? Sudah ke anak-anak didikku? Sudah. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey. Pada paksi X dan paksi Y, lakarkan paksi surut Z bersudut 45 darjah. Okey, macam mana nak buat ni? Kita buat satu kotak bersudut 45 darjah dengan saiz 3 cm, tinggi sikit lah. Okey, 3 cm. Okey, dari kawasan, tengok skrin nampak tak? Okey, dari kawasan titik ni, awak ukur dengan pembaris 3 cm ke atas. Kemudian awak tanda 3 cm. Sudah? Okey, kemudian daripada kawasan titik ni juga ukur 3 cm ke kanan. 3 cm juga ke kanan. Kemudian daripada sini awak lengkapkan menjadikan dia satu segi empat. Segi empat sama 3 cm. Awak akan dapat satu bentuk bersudut tepat dekat situ. Bersudut tepat dengan garis Y. Dah? Okey, kemudian daripada pusat ni tadi, buat satu garisan serong melepasi titik persilangan segi empat sama tu, tarik sampai ke hujung, kemudian labelkan dia sebagai Z. Boleh? Tarik garisan dan labelkan sebagai Z. Okey semua? Cikgu Masita ada tak yang on camera? Tak ada. Sampai. Kau tak mandi Malu-malu ada je orang tak mandi. Okey. Siap Respon. Siap. Yang respon cikgu. Cikgu yang siap. Sekejap cikgu belum. Okey. Ramai pula baru masuk. A lot of people are here. Okay. I can see that. Okey, yang baru masuk boleh start dengan muka surat yang ni. Keluarkan pensel dan kertas, kemudian pakai buku nota. Okey, seterusnya. Kita nak lakar hadapan objek pada paksi mendata X dan juga kita nak labelkan dia sebagai ABCD. Okey, ini paksi mendata X. Okey, ni paksi mendata X, yang ni paksi serong Z, yang ni paksi menegak Y. So bila langkah yang seterusnya kata lakar hadapan objek. So kita nak lakar bahagian hadapan objek. Okey, kita nak buat bongkar segi empat. So kita nak lakar bahagian hadapan objek. Daripada titik D ni tadi, ni awak buat ukuran 6 cm. Ke kiri untuk mendapatkan 6 cm, kemudian tanda. Okey, kemudian pada paksi Y pun sama, buat ukuran 6 cm. Kemudian Cikgu, awak akan dapat,
Ya. Buat gambar yang sama yang tadi ke atau buat yang lain? Sambung saja pada kertas yang sama. Pada gambar, pada apa tu? Paksi yang sama. Ya, paksi yang sama. Ya. Okey. Kalau budak satu Arazi tanya, maknanya diorang tak buat homework. Geram je aku. Okey, dah. Okey, daripada point C ke A pun sama 6 cm. Point C ke A pun sama 6 cm. A ke B juga sama 6 cm. So akan dapat segi 4 sama kat sini. Boleh? Sini ke sini 6 cm dan sini ke sini 6 cm dan gariskan, dapatlah C A, B, C, D. Okey. Okey, seterusnya. Dah dapat satu bongkah di hadapan ni. Tarik unjuran daripada titik A, C, D selari dengan paksi serong Z. So macam mana nak buat? Ini paksi serong Z kan? Ini paksi serong Z. Awak letak pembaris di bahagian sini, bahagian titik sini ni ataupun pada garisan ni. Awak letak pembaris kat sini. Kemudian awak tarik dia selari sehingga melepasi titik C. Kemudian garis paksi serong daripada titik C, tarik saja ke belakang. Boleh? Sama juga, kemudian gerakkan pembaris sampailah ke titik point A, kemudian buat satu garisan unjuran. So basically garisan A mesti selari dengan garisan C, mesti selari dengan garisan D. Iaitu paksi Z. Okey. Boleh semua? Seterusnya. Okey, kemudian langkah yang kelima, tandakan panjang objek pada garisan selari C dan labelkan sebagai O. Okey, kat sini tadi 6 cm, sini 6, sini 6, sini pun 6. Jadi berapa ni cikgu Mas? 6, 8? Mana? 6 nak juga. tarik 6 juga. Okey. Buat So 7 daripada baru nampak sikit. Bezakan sikit. 6, 6, 7. Okay. Oh dah benar kalau 6 juga. Okey, C ke O, awak ukur 6 cm, kemudian tandakan titik O. Dah sampai sini? Okey. Dah tandakan 6 cm, seterusnya sambungkan garisan selari dengan garisan mendatar OP dan garisan menegak OQ. Okey, sekarang ni titik O di sini kita nak buat garisan OQ dulu. Nak buat garisan OQ, awak gerakkan pembaris daripada CD ni. Awak gerakkan pembaris daripada CD ni. Kemudian awak gerak ke belakang, kena pada titik O, awak akan dapat satu garisan tegak. Ataupun awak boleh tarik dia, letak pembaris, tegakkan dekat sini 90 degree. Kena pada titik O, awak terus garis. So akan dapatlah satu bentuk yang awak nak. Sama juga daripada titik O nak buat titik P ni, macam mana? Letak pembaris pada
AC tarik selari sehingga melepasi titik O, kemudian buat garisan, kemudian tandakan titik P, terusnya boleh buat garisan. Ataupun cara lain, awak boleh perasan titik O dengan P selari dengan satah X. So awak boleh tarik dia je 90 degree. 90 degree, 90 darjah boleh dapat satu segi empat samalah yang hampir lengkap. So basically OP selari dengan BB, kemudian OQ selari dengan CD. Okay, Assalamualaikum yang baru masuk, awak sedang belajar topik lakaran pictorial. Okay, seterusnya langkah yang terakhir, legapkan bentuk objek yang dikehendaki. Okay, sampai sini? Okay, soalan cepu emas. Ini adalah lakaran oblik apa ni? Lakaran oblik ada 3 jenis Lakaran oblik ada 3 jenis. Yang pertama adalah cavalier. Yang kedua adalah cabinet. Kemudian yang ketiga adalah arm. Okay, so cavalier bersaiz penuh. So kat sini penuh tu mana? Penuh paksi Z. So dekat sini tadi masa kita buat lakaran, saya bagi sini 6 cm kan? So ini menunjukkan ini adalah oblik cavalier. Kalau kita nak buat oblik cabinet, awak akan kira paksi Z awak sebagai 1/2 ataupun separuh daripada paksi Z. So separuh daripada 6 cm bersamaan dengan berapa? Mesti cikgu masih Zah jawab. 3 cm. So dekat sini 3 cm, ini kita panggil oblik cabinet. So sini 3 cm oblik cabinet. So macam mana buat oblik cabinet ni? Sama juga daripada sini awak tarik je. Kemudian potong saja dia bahagian sini. So awak dapatlah satu oblik cabinet. Nak buat oblik arm, dia 3/4 daripada paksi Z. So 3/4 daripada paksi Z bersamaan dengan berapa? 2.5 4.5. Betul? Kena kira manual. 3, 3.3, 9 bagi 2, 4.5. Okey, bersamaan dengan 4.5 cm. So dekat sini paksi untuk oblik arm, ukuran dia adalah pada 4.5. So di sinilah ni 4.5, ini adalah oblik arm. So akan nampaklah perbezaan di antara cavalier, cabinet dan juga arm. Tu beza dia. Okey, boleh semua? Okey, cuba tengok, tunjuk lakaran dekat skrin. Cikgu masih nak tengok. Tunjuk tak? Okey. Seterusnya, kita nak tengok lakaran yang seterusnya. Lakaran isometrik. Okey, lakaran isometrik. Boleh tutup dulu lakaran oblik. Lakaran isometrik ialah satu kaedah yang digunakan untuk menunjukkan rupa bentuk sesuatu objek dalam bentuk lukisan 3 dimensi. Cikgu saya baru masuk. Okey, tak apa. Yang baru masuk tak apa. Bentuk 3 dimensi. So 3 dimensi sama juga macam lakaran oblik tadi tu, dia ada 3 paksi X, Y, Z. Kalau lepas ni awak belajar 4 dimensi dia lain sikit. Kalau awak masuk U awak belajar 5 dimensi ada tambahan lagi paksi. Boleh tengoklah kat situ. Kemudian isometrik juga dibina dengan menggunakan 3 paksi. Salah satu daripadanya adalah paksi menegak. Kemudian 2 paksi yang lain adalah dilukiskan di kiri dan juga kanan pada sudut 30 darjah dari garisan mendatar. Jadi kita nak buat lakaran isometrik. Okey, sama juga sediakan satu kertas ataupun pakai buku nota sahaja. Pakai buku nota awak. Kemudian lakarkan paksi mendatar X dan Y di bahagian bawah muka surat tu. Okey, paksi Y nak buat macam mana? Lipat muka surat awak tu. Lipat kertas muka surat tu.
Kemudian awak gariskan dia sebagai paksi Y. Okey. Yang baru masuk tak apa, teruskan dengan isometrik. Nanti oblik saya boleh share video, boleh tengok. Okey, dah semua? Cepat seorang respon. Dah ke belum? Dah. Okay, good. Okay, dah X dengan Y. Seterusnya kita nak buat lakaran paksi surut Z1 dan Z2. Okay. So tadi awak belajar oblik. Oblik hanya ada satu paksi surut kan, ataupun paksi serong hanya ada Z sahaja. So sekarang ni kita nak buat isometrik, dia ada dua paksi serong. Ada Z1 dengan Z2. So macam mana nak buat ni? Okay, daripada titik tengah ni awak ukur 3 cm. Ukur 3 cm. Sini ke sini 3 cm. Macam nak buat ni? 3 cm. So kat sini 3 cm. Okey, daripada paksi tengah. Kemudian ukur ke kanan 3 cm juga. Ukur ke kiri pun 3 cm juga. So side sini 3, side sini 3. Kemudian lengkapkan dia menjadilah 1/4 tepat. Okey, boleh? Okey, dah siap. Bahagikan segi 4 tepat tersebut kepada 3 bahagian. So tadi 3 cm kan? So setiap bahagian dia awak ukur daripada dengan menggunakan pembaris dia 1 cm. Yang di bawah, yang A 1 cm, maknanya 2 cm yang B dan 3 cm yang C. Boleh? So akan dapat macam tu lah. Okay. Dah dapat yang ini. Kemudian tarik paksi Z1 daripada pusat titik pusat ni, tarik melepasi point yang kedua iaitu point B. Okey, tarik melepasi, kemudian awak label sebagai Z1. Sama juga di sebelah kanan. Di sebelah kanan ni sama juga dengan sebelah kiri, pun sama. Daripada titik pusat melepasi point B, awak label sebagai Z2. Boleh? Okey, daripada titik pusat melepasi point yang kedua ni awak dapatlah Z2 dan juga sama juga sebelah kanan daripada titik pusat melepasi point kedua dapat Z1. Okey, seterusnya. Apa yang awak buat ni tadi adalah macam mana nak cari sudut 30 darjah. So basically daripada paksi yang tegak tadi awak akan dapat sudut 90 darjah. Kalau kita bahagi 2, kita akan dapat 45 darjah. So kita kena bahagi 3 bahagian untuk dapat 30 darjah. Kalau dekat oblik tadi awak guna sudut 45 darjah, tapi berbeza dengan isometrik kita gunakan 30 darjah. Itulah beza kedua-dua lakaran ini. Okey. Seterusnya kita masuk kepada langkah yang seterusnya. Kita nak buat bongkah yang hampir siap lah. So, tandakan ketinggian objek pada paksi Y. Okey, ni paksi Y. Ni paksi Y itu tadi. Kemudian daripada titik B ni, kita labelkan sebagai titik B. Awak ukur ketinggian 6 cm, kemudian awak tanda sebagai A. Boleh semua? Boleh ikut? Boleh. Alhamdulillah. Okey, kemudian
Okey, kemudian dah tanda 6 cm daripada B ke A, awak buat satu garisan yang selari dengan Z1. Okey, macam mana nak buat garisan selari dengan Z1? Letak pembaris dekat titik B ni, dekat garisan Z1 ni. Letak pembaris kat sini. Kemudian awak tarik melepasi point A. Melepasi point A ni tadi, kemudian awak garis unjuran sampailah ke belakang. Tak adalah jauh sangat sampai sini, lebih kurang. Pun sama, kita nak buat garisan selari Z2, kita akan letak pembaris dekat garisan Z2 ni tadi. Kemudian awak tarik selari, awak tarik sehingga melepasi point A, kemudian awak tarik unjuran tu ke belakang. So basically garisan AC selari dengan Z2, garisan AE selari dengan Z1. Boleh semua? Okey, kemudian daripada point A pada garisan unjuran yang baru tu, awak ukur 6 cm. Awak ukur 6 cm dari point A, kemudian awak tanda sebagai E. Seterusnya pada unjuran kedua Z2, awak ukur 6 cm juga, kemudian awak tanda sebagai C. Ni pun 6 cm. Boleh ikut semua? Boleh. Alhamdulillah. Okey, dah hampir siap dah lakaran ini. Seterusnya kita nak garis dia ke bawah. Okey, kaedah, ada dua kaedah. Saya ajar kaedah pertama. Tegakkan pembaris awak. Tegakkan baris awak pada satah X ni. Kemudian gerakkan pembaris awak. Contoh pembaris kat sini. Ya Allah, kedut pembaris ni. Okey, kemudian gerakkan pembaris sehingga melepasi point E. Dah lepas point E, terus garisan lurus sehingga Z1. Kemudian buat satu tanda kat sini supaya nanti boleh kita nak gelapkan senang. Pun sama juga, gerakkan juga pembaris sampailah melepasi point C. Kemudian garis sehingga melepasi paksi Z2 ni tadi. Kemudian terus buat point. Okey, senang. Okey, langkah langkah yang pada saya paling senang lah. Langkah lagi satu, daripada point B awak boleh ukur 6 cm sebenarnya. Ukur 6 cm point B, awak tanda. Daripada point B juga awak ukur 6 cm di sini. Awak boleh buat satu lagi tanda pada paksi Z1. Semua 6 Okey, kemudian kita nak lengkapkan. Kita nak garis dia kat sini. Nak buat macam mana tu? Okey, nak bina garisan CF dan DF, kita nak dapatkan point kat sini Awak letak satu pembaris kat sini, letak pembaris pada paksi kedua Z2 ni, AC. Awak gerakkan pembaris sehingga melepasi point E. Awak gerak pembaris melepasi point E. Daripada point E ni awak garis dia ke belakang. Garis satu unjuran ke belakang. Kemudian pada point AE, letak pembaris, tarik dia sehingga melepasi point C, terus tarik unjuran ke belakang juga. Boleh? Dapat tak? Alhamdulillah. Dapat. Okey, kemudian awak akan nampak satu titik bersilang. Titik bersilang tu kita label sebagai F. Yang lain boleh ikut Saya anggap boleh lah sebab senyap pun. Awak akan dapat point F kat sini. Okey, seterusnya. Legapkan bentuk objek yang dikehendaki. So legapkan je lah. Okey, nampak tak apa beza dia tadi? Okey, nampak tak apa beza dia?
Dengan lakaran oblik, sebab dia sudut 45 darjah, kemudian kedudukan dia dekat bahagian hadapan ni dia agak berbeza lah dengan lakaran isometrik. So boleh nampak sini semua 6, 6, 6, 6 dan juga 6 lah. Semua set adalah 6. So boleh, kalau kita buat lakaran selepas ini, sepatutnya awak gunakan konsep ini. Barulah nampak bentuk 3D. Okay, basically nak bezakan 3D dengan 2D. 2D tu macam game Among Us. Tu 2D. Dia hanya awak nampak bahagian hadapan saja. Kalau Among Us tu berlari ke kiri, awak nampak dia side kiri je. Tapi kalau awak tengok cerita Upin Ipin, awak akan nampak dia punya render tu hidung dia nampak, tepi seluar dia nampak, kepala dia bulat nampak. So itu adalah 3D. Okey semua? Okey, kita nak masuk lakaran seterusnya. Lakaran seterusnya adalah lakaran perspektif. Okey, boleh selak yang lain. Okey, lakaran perspektif ialah satu kaedah terbaik dalam menghasilkan lakaran pictorial dalam bentuk 3 dimensi. So sama juga yang tadi, ini adalah lakaran tambahan lah. Tadi awak belajar oblik, kemudian awak belajar isometrik. So ini adalah lakaran perspektif. Lakaran perspektif boleh dihasilkan melalui kaedah 1 titik lenyap, kaedah pertama. Kaedah kedua adalah 2 titik lenyap dan kaedah ketiga adalah 3 titik lenyap. Boleh ikut semua? So cara nak membezakan ketiga-tiga titik lenyap ni adalah, 1 titik lenyap maknanya ada 1 titik je kat sini. Kalau 2 titik lenyap ada 2 titik kat sini. Kalau 3 titik lenyap dia ada 2 titik di bahagian atas dan juga 1 titik di bahagian bawah. So kita nak belajar macam nak buat hari ni ketiga-tiga lakaran perspektif ini. So boleh nampak perbezaan dia. Kalau 1 titik lenyap macam ni rupa dia, kalau 2 begini, kalau ketiga begini. Okey, seterusnya. Elemen dalam lakaran perspektif adalah ada 3 elemen untuk menghasilkan lakaran perspektif, iaitu garis bumi yang pertama, yang kedua garis ufuk dan yang ketiga adalah titik lenyap. So kita nak tengoklah garis-garis yang membentuk lakaran perspektif ni. Yang pertama GB, kita labelkan dia sebagai GB ataupun garis bumi. Garisan ni pada dasarnya dia berdirinya sesuatu objek. Jadi saya tunjuk kat mana part garis bumi tu. Basically garis bumi memang berada di atas bumi lah. Maksudnya dekat belah bawah. Diri di atas bumi yang nyata. So bumi kat belah bawah. Okey, kemudian garis ufuk GU. Garisan ni terletak di bahagian atas kebiasaannya. Dia memisahkan objek dari langit. So ini objek. Di bawah ni adalah garis bumi. Ini objek. Dia memisahkan objek dari langit. Tu je beza dia. Okey, seterusnya. Titik lenyap. Titik lenyap, titik selari dengan garisan ufuk yang diunjukkan ke arah lakaran hadapan di garisan bumi bagi membentuk pandangan perspektif. Titik lenyap merupakan satu titik di mana semua objek-objek yang menyentuh titik ini tidak kelihatan lagi. So basically, sini macam kat sini saya tunjuk ni lah. Okey, tengok gambar rumah tu. Ni garis bumi kat belah bawah. Ni garis bumi. Kemudian garis ufuk di bahagian atas. Ni garis ufuk. Garis ufuk dia memisahkan dengan langit. So langit kat sini lah. Kemudian ada satu titik dalam titik lenyap. Pada titik lenyap ni awak tak nampak dah lakaran kat situ. Semua lakaran awak nampak dekat hadapan. Dia basically dia nak menunjukkan pandangan mata manusia. Awak nampak yang benda yang terpantul di hadapan. Awak tak nampak dekat jauh-jauh tu, awak tak nampak. Kalau awak duduk dekat highway, awak tak nampak kereta yang kat belakang tu apa. Tu maksud dia, pandangan awak adalah pandangan perspektif dekat highway. Okey, untuk melakar lakaran perspektif ni, saya minta sediakan kertas ataupun buka buku surat yang baru. Okey semua? Ready lakaran perspektif, kita nak buat lakaran perspektif yang pertama, satu titik. So satu titik mudah je, sangat mudah daripada yang tadi tu. Okey, kita buat lakaran perspektif. Yang baru masuk tolong sediakan kertas, jangan tengok je. Tak best ni. Kalau tengok je tak best, kena buat. Okey. Pertama sekali, pada bahagian kertas awak tu atau awak punya buku nota, ambil bahagian bawah tu, awak buat satu garisan, awak label sebagai GB. GB bukan guru besar, ia adalah garis bumi. Okay, ada kalau exam kan, pelajar selalu tersilap, dia confuse, dia tulis nanti kan garis barat, lain. Sebab tersilap dengan geografi, garis barat, garis bumi.
Okay, selamat datang Aina Raihan. Okay, kemudian daripada buku surat kertas awak tu, bahagian bawah tu dah buat GB, awak ambil 7 garisan, 7 baris. 7 baris kertas awak. Kalau tak ada 7, kalau pakai kertas putih agak-agak ukuran. Kemudian buat garis ufuk. Garis ufuk di bahagian atas, garis panjang. Labelkan sebagai GU. GU adalah garis ufuk bukan garis utara. Okey, yang baru masuk tulis nama bersama kelas. GU dan GB. Sebab hari ni cikgu kita nak isi kehadiran dan juga amalan baik. So kalau awak tak tulis kelas nanti kan tak tahu yang mana satu. Okey, dah buat GB dengan GU. So langkah seterusnya kita nak cari poin titik lenyap. Okey, kita nak cari poin titik lenyap. So poin titik lenyap pada GU ataupun garis ufuk, awak cari poin titik lenyap di sebelah kanan dan menjauhi sikit daripada GU ni, awak pangkah je kat situ, labelkan sebagai TL1. Kenapa saya cakap 1? Sebab kita belajar hari ni satu titik lenyap saja. So TL1. Boleh semua? Boleh Okey, langkah seterusnya. So kat sini kita nak buat lakaran pandangan, kita nak lakarkan pandangan hadapan objek pada garis bumi dan juga kita nak tandakan dengan huruf ABCD. Cikgu Mas hari tu berapa ukuran kat sini ingat tak? 6 Buat 5 je lah. Tak dengar. Buat 5 je. Buat 5 je. Okey, buat 5 sahaja. Okey. Pada mana-mana bahagian garis bumi tapi pastikan dia cross dengan titik lenyap. Awak ambil berhampiran dengan point GB ni, paling senang. Okey, awak buat satu segi empat sama 5 cm ukuran dia. 5, 5, 5. Kemudian awak labelkan A, B, C dan D. Boleh? Boleh. Alhamdulillah. Perspektif. Okay, saya bagi masa. Okay, masa dah tamat. Okay, kita nak buat unjuran pula. Unjurkan garisan perspektif setiap penjuru A, B dan D ke titik lenyap 1. So sini ada A, point B dan juga point D. Okey, tarik daripada point A ke titik lenyap pun sama, B pun ke titik lenyap, D pun sama ke titik lenyap. Boleh? Dah, siap langkah ni. Okey, saya bagi masa 10 saat. Okey, dah tamat. Okey, seterusnya langkah yang kelima. Okey, langkah yang kelima kita nak tentukan lebar objek. So kita tentukan lebar objek 6. Boleh tak 6? 6 lepas. Okey, so lebar objek 6. Tentukan lebar objek, tandakan pada E. Tandakan pada E pada garisan perspektif A. Kemudian panjangkan E dengan garisan lurus memotong garisan perspektif B dan juga tandakan F. So A dan E ukuran dia 6 cm. Kemudian awak tanda E. So sama juga macam konsep selari tadi ataupun kalau dia pada satu garisan je awak garis dia kemudian awak label sebagai F. So dapatlah satu kat sini. 6 cm. Okey, ada pelajar tanya cikgu tak boleh ke ukur daripada B? Nanti kalau awak ukur pada B untuk 6 cm kat sini tak dapat 6 cm. Ukuran 6 cm hanya pada A dan E sahaja. Dia berbeza. B dan F tak dapat 6. Dia ada glitch sikit. Sebab ni lakaran kan. Lakaran perspektif dia berbeza. So dah dapat dah? A dan E dan B dan F.
Okey. Tadi 5 5, kemudian sini 6. Yang ni tarik saja. Okey, seterusnya. Langkah yang ke-6, bina garisan menegak dari F memotong garisan perspektif C dan juga label sebagai G. Okey, garisan perspektif C. Okey. Ni F. Awak tegakkan pembaris, tarik saja ke bawah sehinggalah kena garisan perspektif D. Ni silap ni. Perspektif D. So daripada F ni letak pembaris kat situ, tegak, kemudian garis dia tegak dengan label, kemudian awak label sebagai G. Okey. Seterusnya langkah yang terakhir, kita legapkan bentuk objek yang dikehendaki. So basically sini adalah 5 cm, sini 5, sini pun 5, sini 5. Sini 6. Kemudian untuk untuk point F awak tarik. Ni kita tarik daripada point E. Tak boleh tarik kot, garis. Okey, E dengan F ni awak garis. Garis E ke F untuk dapatkan garisan ni. Yang ni pun tanda point. Yang ni pun garis tu. Okey, ada soalan? Tak ada So ini adalah satu titik lenyap. Kita nak buat titik lenyap, 2 titik lenyap pula. Okey, semua okey? Okey. Kita bagi masa rehat 10 saat. Okey, habis dah masa rehat awak. Buka buku surat baru. Kita nak buat lakaran perspektif 2 titik pula. Okey, langkah yang pertama, buat garis bumi di bahagian bawah. Kemudian cari ruang sebanyak 7 baris di bahagian kertas awak tu. Membezakan garis bumi dan garis ufuk. So garis ufuk dah dapat 7 baris. Tulis garis ufuk dan label sebagai GU. So GB untuk garis bumi dan GU untuk garis ufuk. Okey, seterusnya tentukan kedudukan titik lenyap 1 dan titik lenyap 2 pada garis ufuk. Okey, membezakan perspektif lakaran 1 titik dan 2 titik adalah lakaran 1 titik ada 1 titik lenyap dan 1 titik lenyap tu berada menjauhi label GU. So letak dekat garis ufuk tu, letak jauh sikit dekat belah kanan biasanya. Okey, so untuk buat 2 titik lenyap, kita kena ada 2 titik. Jadi kat mana nak letak titik lenyap ni? Satu awak letak sebelah GU, sebelah label GU ni, awak letak point kat sini, kemudian awak label sebagai TL1. Satu lagi, jauh sikit, memang jauh banyak lah, sampai ke ujung sikit, itu adalah sebagai TL2. Boleh? TL2. Okey, kemudian bina satu garisan menegak. Kemudian bina satu garisan menegak ikut ketinggian objek pada GB dan labelkan sebagai AB. So dekat sini, ini GB, ni garisan GB ni, garisan bumi, garis bumi. Okey, awak cari satu point, letak di tengah-tengah garisan bumi tu, letak di tengah-tengah. Point dia sebagai B, kemudian kita ukur 5 cm. Ukur 5 cm. So awak akan dapat ketinggian ni, awak label sebagai AB. 5 cm. 5 cm tak boleh sebab kita kan guna 7 baris je. Kak Mas tak dengar? Tak dengar? 5 Tak. cm tak boleh. Okey, berapa 7? Tak, kena pendekkan dalam ambil 3 baris je. 3 baris je berapa? Dalam 2 cm lah. Sebab 2? kena 7 baris. 7 Tak dengar Kak Mas? Tak dengar? Dia ni, dia bergema. Ya. Macam ni. So AB berapa centimeter? 2. 2.
Okey, 2 cm AB. Dua pendek sangat lah. Sebab tadi guna 7 baris je, dia punya CL apa GB dengan GU jadi macam Oh, beza 3 lah. cm je. Boleh je. Ambil je Buat 3. 3 baris ataupun 4 baris. Okey, macam ni. Pada garisan AB ni awak ambil 3 baris. 3 baris lebih kurang berapa sentimeter? 2. 2. 2 lebih kurang 2 cm. Okey, 2 sentimeter. Dua sentimeter. Okey, kenapa jadi macam ni? Sebab kita ambil pendek sangat tadi. Kita ambil jarak dia pendek sangat. 2 baris sahaja. Okey, 2 cm Seterusnya, kita nak buat garisan unjuran daripada titik A dan titik B. Okey, tadi dah dapat titik A dan titik B. Kat sini tadi 2 cm. Titik A dan titik B. So daripada titik A, awak tarik ke titik lenyap 2. Kemudian daripada titik B pun tarik ke titik lenyap 2. Tarik dia ke sana. So sama juga dari titik dari titik A dan B tarik ke titik lenyap 1. So akan dapat bentuk macam ni. Okey. Seterusnya. Okey, dah dapat garisan unjuran tu. Tandakan panjang dan lebar objek, bina garisan menegak selari dengan AB serta label sebagai CD dan juga EF. Okey, ni tadi 2 cm. AE nak ambil berapa? AE bolehlah 4 cm. 4 cm. Empat cm boleh? 1, 2, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Lepas ke? Okey. So A dengan E ambil sebagai 4 cm. A dengan C pun ambil sebagai 4 cm. Okey, dah. Kemudian dah garis 4 cm ni label sebagai AC dekat unjuran titik lenyap 1, label sebagai AE di garisan titik lenyap, unjuran garisan titik lenyap 2. Okey, kemudian letak pembaris tegak dekat atas garis bumi ni. Letak pembaris letak pembaris tegak dekat atas garis bumi ni. Kemudian gerakkan dia sehinggalah melepasi point E. Awak garis sehingga kena pada garisan unjuran titik lenyap 2. Seterusnya gerakkan pembaris ke point C. Gariskan dia sehingga melepasi garisan unjuran titik lenyap 1 untuk point B. So akan dapatlah, dah nampak dah sikit bentuk dia. Boleh semua ikut? Boleh. Alhamdulillah. Okey, seterusnya kita nak lengkapkan. So daripada point E ni tadi, okey, pada point E yang awak buat tu tadi, awak garis dia ke titik lenyap 1. Garis ke titik lenyap 1. Kemudian daripada point C, garis ke titik lenyap 2. Okey, dah garis tu di bahagian bersilang itu adalah point G. Point E dan juga point C garis, kemudian awak akan dapat point G lah kat tengah ni. Okey? Boleh? Okey, seterusnya. Last kali, legapkan bentuk objek yang dikehendaki. So dah legap lah. Okey, kenapa
awak tengok lakaran awak macam pendek sikit kan? Sebab tadi saya ambil kat sini 7 baris. So lepas ni saya bagi homework lah terus. Awak ambil beza kat sini dalam 20 baris pun boleh kan? 15. Okey, ambil dalam 20 baris. Nanti kemudian awak ambil ketinggian A dan B ni, awak ambil tinggi lagi lah daripada 2 cm. Ambil 5 ke 6 boleh kot dengan 20 baris. Okey, dengan 20 baris awak ambil 5 ke 6. Ataupun garis bumi ni dekat buku belah bawah, garis ufuk ni dekat buku belah atas. So awak boleh lah garis-garis A, B ni awak boleh lebih daripada 2 cm dalam 6 ke 7 pun boleh. Kemudian untuk yang A, E dan AC ni kita boleh anggarkanlah dalam 6 ke 7 juga. So barulah awak nampak awak punya lakaran perspektif titik lenyap 2 tu lebih cantik. Sebab jarak GB dengan jarak GU dia jauh. 20 baris lebih kurang. Okey, okey semua? Okey. Okey. Kita nak buat seterusnya pula titik lenyap yang ketiga. Okey, titik lenyap yang ketiga. Okey, buka muka surat baru. Saya bagi awak masa 10 saat untuk ready. Okey. So beza dengan garisan yang sebelum ni, garisan pula. Lakaran sebelum ni. So untuk lakaran kali ini, untuk lakaran perspektif 3 titik, pertama sekali dekat bahagian atas kertas awak tu buat satu garisan panjang GU. Kat sini dia tulis GB kan? Okay, GU. Okay, kemudian buat satu garisan menegak memotong GU. So macam mana dapat garisan menegak ni? Boleh ambil di tengah-tengah garisan GU tu, buat satu garisan tegak. Garis sahaja. Tegak ni tak ada label dia bukan GB. Memotong GU. Okay, dah siap sini? Seterusnya. Okay, pada garisan GU tu, tandakan titik lenyap 1 dan juga titik lenyap 2 pada GU dan titik lenyap 3 pada garisan menegak. So kita buat titik lenyap 1 dan 2 dulu. So ni GU tadi, sama macam lakaran perspektif 2 titik, awak tandakan titik lenyap 1 dekat bahagian atas ni, sebelah GU. Kemudian menjauhi titik lenyap 1, awak buat satu titik lenyap 2, awak label sebagai TL2. Okey, kemudian pada garisan menegak tu boleh buat titik lenyap 3. Buat dia belah bawah. Buat dia ke bawah. Okey, dah? Okey, ni tak ada ukuran lagi Seterusnya, tandakan ketinggian objek pada garisan menegak dan label pada AB. So tadi kat sini titik lenyap 3 kat belah bawah. So kita nak buat garisan objek A dengan B. Okey, jarakkan titik lenyap 1 dengan jarakkan titik lenyap 3 dengan point B sebanyak lebih kurang 1.5 cm. 2 lah, buat kereta besar kan. Okey, jarakkan sebanyak 2 cm titik lenyap 3 dengan point B. Mana awak tanda point B? Dari point B ke point A, ambil ketinggian 6 cm. Ambil ketinggian 6 cm. Untuk dapatkan point A dan point B. Okey. Kemudian langkah seterusnya, dari point A dan point B, garis satu garisan unjuran ke titik lenyap 2. Point A ke point B, garis satu garisan unjuran ke titik lenyap 2. Kemudian point A ke point B juga, garis satu unjuran ke titik lenyap 1 dan garis satu unjuran ke titik lenyap 1 daripada point B.
So langkah ni sama macam perspektif dua titik tu tadi. So akan dapat macam ni lah. Okey semua? Okey, seterusnya kita akan tandakan lebar pada garisan perspektif titik lenyap 1, kemudian dan titik lenyap 2, kemudian kita label dia sebagai C dan E. Okey. Lebar ambil berapa Kak Mas? 5? 5 lepas tu? 6 boleh tak Kak Mas? 6 5. Okey. So titik lenyap 3 dengan B tadi 2 cm, A dengan B tadi 6. So A dengan C 5 cm, A dengan E 5 cm juga. Boleh? Ukur dari titik A untuk dapatkan point E 5, ukur dari titik A untuk dapatkan point C pun 5. Okey semua? Okey, seterusnya. Okey, seterusnya awak nak unjurkan dari titik lenyap 3, ni unjurkan garisan perspektif merentasi titik C dan E. So, dari titik lenyap 3 unjurkan satu garisan melepasi garisan E ke atas. So, sama juga C unjurkan dari titik lenyap 3 melepasi point C ke atas. So awak akan dapat macam ini bentuk dia. Macam Wakanda sikit. Boleh? Dari titik lenyap 3 garis ke atas melepasi point E. Kemudian side yang sebelah pun sama. Dari titik lenyap 3 melepasi point C. Boleh semua? Boleh. Okey, dah nampak bentuk Wakanda kat situ? Okey, seterusnya. Kita nak buat kita nak buat dia punya satu lukisan yang lengkap lah. Unjurkan daripada point C ke titik lenyap 2, kemudian daripada point E pun ke titik lenyap 1. So macam mana nak buat? Ni point C tadi, tarik ke titik lenyap 2, point E tarik ke titik lenyap 1. So akan dapatlah bentuk yang macam ni. So ada satu titik bersilang ni kat sini, kita label sebagai G. Boleh semua? Boleh. So akan dapat macam ni. Okay, senang kan? Agak-agak dah siap tak? Agak-agak dah siap tak? Tak ada respon pun. Siap. Okay, seterusnya. Legapkan bentuk objek yang dikehendaki. So akan nampaklah dia kecil kat bawah, besar kat atas. So akan nampak macam ni. Okay, dah siap semua? Akan dapat macam ni. Boleh on screen. Tak ada yang nak on screen kot. Tak ada yang buka kamera? Tak ada. Okay, buka kamera semua. Tunjukkan lakaran awak. Cepat. Buka kamera semua. Dah buka dah? Belum. Ifai buka kamera. Danish. Aidil Hazim. Amni Fakihah. Ayuni Fakira. Hozlita. Irfan Irsyad. Irsyad Dini. Nakib Danish. Cepat. Buka kamera dan tunjukkan lakaran awak. Tunjukkan lakaran dekat screen. Tunjuk lakaran je, tak payah tunjuk muka. Kelas lain tunjuk tau. Okey, sabar ya. Kita print screen sekejap. Okey, mana yang lain? Nakib je boleh buat. Cepat yang lain. Aidil Hazim. Ayuni mana dah?
Ayuni, Damia, Elhana tadi saya nampak. Sabar ya. Akil mana Akil? Akil Akil dalam tunjuk. Akil mana cepat. Cikgu Rozita panggil tu. Dia nampak ya. Okey, cikgu print screen sekejap. Loh, dah tutup dah. Okey, sabar. Alright. Okey dah. Tak apalah, tiga orang lah. Okey. Okey, slide seterusnya. Okey, kita tengok gambar yang pertama ni. Gambar pertama ni lakaran apa? Cepat. Selain pada Cikgu Masiza. Tak ada siapa respon. Isometrik. Pandai. Pandai pelajar ni. Okey, lakaran isometrik. Yang kedua adalah lakaran satu titik lenyap. Dan yang ketiga adalah lakaran 3 titik lenyap. Nak bezakan senang je. So, 1 titik lenyap kat belakang. Ini ada 3 titik lenyap. 2 di atas, 1 di bawah. Rasanya lepas ni dah terror lah. Okey. Ni kerana perspektif 2 titik lenyap. Ni salah ni. Apa buat slide ni? Okey. Seterusnya. So, nak membezakan lakaran perspektif. Boleh tengoklah. Yang ni 1 titik lenyap dengan garis bumi di bahagian bawah. Sebenarnya dia macam bila awak ambil gambar OTD, kalau awak on grid line tu, awak akan nampak kedudukan dia bila awak berdiri kat depan, awak akan nampak yang bahagian belakang tu dia umpama 1 titik lenyap. So kalau awak ambil gambar yang jenis live tu, awak boleh nampak dia 3D lah. So 3D tu dia ada 2 titik lenyap kat situ. So sebenarnya dalam konsep gambar macam tu. Kalau awak ambil gambar, awak kena pastikan panjang dia kalau ambil gambar personal, awak elok ambil portrait. Kalau ambil, maknanya dia panjang lah. Kalau nak ambil gambar pemandangan, seeloknya handphone tu melintang. So kena tahu yang tu. Barulah gambar awak punya OTD cantik. So basically, ya. So basically, kalau lakaran 2D, dia hanya satu pandangan saja. Kalau lakaran 3D dia ada 2 pandangan. Okey, kita nak pergi yang seterusnya. Sekejap Okey, gaya visual lakaran. Lakaran yang dihasilkan oleh mereka biasanya dalam bentuk rangka 2D ataupun 3D, realistik dan konseptual. Terdapat pelbagai teknik. Terdapat pelbagai teknik yang digunakan untuk menjadikan lakaran tersebut realistik dan juga nampak menarik. Antara gaya visual lakaran yang biasa digunakan adalah rendering dan juga kesan bayang. So ni lakaran lah. So kita nak tengok macam mana rendering dan kesan bayang. So rendering ni adalah proses yang merupakan satu kaedah yang digunakan untuk menghasilkan gaya visual lakaran. Objek yang seolah-olah dia wujud, ianya juga digunakan untuk menerangkan maklumat berkaitan dengan permukaan lakaran seperti warna, tekstur, garisan dan juga bentuk serta ruang. So penggunaan alatan asas mewarna digunakan untuk tujuan rendering. Antara alatan dia yang digunakan adalah pensel, pelbagai grade daripada HB sampailah 8H. Kemudian pensel warna, pen penyelah ataupun highlighter, pen dan dartboard, pastel kapur dan design marker. So yang ni contoh yang diberikan adalah design marker. So apa tu design marker? Ni kalau tengok pelaku fashion buat lakaran ataupun arkitek buat rumah, dia akan guna design marker ni lah nak menunjukkan kat mana kawasan tu di-render ataupun permukaan dan tekstur satu lakaran tersebut lah. Okay, digunakan kerana bentuk mata pen dia dapat menghasilkan pelbagai jenis bentuk garisan. So tengok ni macam bentuk hot sikit. Pada masa kini, pen ni boleh dapati dalam pelbagai warna dan mudah untuk mereka membezakan permukaan lakaran yang terang dan juga gelap. Okay,
slide seterusnya kita nak tengok kesan cahaya dan juga bayang. Itu shading. Kalau makeup orang selalu buat shading kat hidung nak bagi hidung nampak mancung sikit. So samalah konsep dengan lakaran. So mereka menggunakan kesan bayang pada lakaran untuk menjadikan lakaran nampak lebih hidup. So sebelum melakar kesan bayang, kedudukan sumber cahaya perlu diketahui. Let's say cahaya dekat belakang, permukaan yang tak kena cahaya dia agak gelap, kemudian bayang dia lebih gelap daripada permukaan yang tidak terkena cahaya. Okey, kesan cahaya yang terkena pada objek dilakarkan akan menunjukkan warna terang. So awak tengok kan, yang ni kena cahaya dia terang, yang tak kena cahaya dia gelap. So tona yang gelap pada lakaran akan menunjukkan permukaan objek itu terlindung dari cahaya matahari. Contoh lain bila ambil gambar, cahaya matahari kat belakang, awak ambil gambar kat depan, apa jadi dengan muka? Muka akan nampak gelap sebabnya matahari kat belakang. Tapi bila kita pandang matahari, mata kita jadi kecil pula. Kemudian bila awak berdiri, awak akan nampak bayang awak gelap. Bayang gelap sebab apa? Sebab memanglah bayang gelap. Kalau bayang warna putih bahaya tu. Okey, seterusnya kesan bayang biasanya dihasilkan dengan shading dengan warna yang gelap dan dilakar di kawasan yang terlindung. So ni boleh tengoklah, dia lebih gelap dan dilakar di kawasan terlindung. Kesan bayang juga dilakar di atas permukaan lantai untuk menunjukkan objek tersebut tidak terapung di udara. So kesan bayang boleh dilakar menggunakan pensel pelbagai grade ataupun dengan menggunakan design marker. Okey. Seterusnya. So dalam satu lakaran asal produk ada dua jenis bentuk. Bentuk yang pertama adalah 2 dimensi dan bentuk yang lagi satu adalah 3 dimensi. So beza dia kalau 2 dimensi awak hanya dapat satu pandangan saja. Contoh kan macam kotak ni. Kalau tengok kamera lah. Kalau macam kotak ni bahagian hadapan ini adalah lakaran hadapan 2D. So kalau basically kalau awak tengok kotak atau buku awak, tengok buku, kalau lakaran hadapan saja awak nampak dia sebagai satu permukaan segi 4 tepat, macam tu. Tapi kalau awak tengok lakaran belakang pun sama, awak nampak satu permukaan segi 4 tepat. Kalau awak tengok dekat sisi buku, awak hanya nampak dia macam satu garisan halus je. So beza, kalau 2D dan juga 3D. So kalau 3D dia serong sikit pada sudut 30 darjah atau 45 darjah yang macam dah dipelajari sebentar tadi. So akan nampaklah beza kat situ. So biasanya lakaran 3D memberikan gambaran sebenar objek yang ingin dibina. Dia mempunyai panjang, lebar dan juga tinggi serta isi padu. Okey, seterusnya kita nak bezakan bentuk antara 2D dan 3D. Boleh tengok bentuk 2D ni dia agak lepeh berbanding dengan bentuk 3D. Dia ada bentuk yang menonjol. Cuba awak lukis segi 4 sama, kemudian awak segi 4 tepat, kemudian awak bandingkan dengan lakaran perspektif yang awak buat tadi. Boleh nampak kan beza dia? Okey lah, lagi satu tengok Among Us, lepeh dia. Tapi kalau tengok game lain macam PUBG dengan Mobile Legends, awak nampak dia ada bentuk yang menonjol. Okey, mempunyai satu permukaan, kalau 2D, 3D ada 3 permukaan sebab dia ada 3 dimensi. Okey, mempunyai 2 ukuran iaitu panjang dan tinggi saja. Untuk 2D, kalau menggunakan 3D ada 3 ukuran. Dia tambah lagi satu iaitu tinggi, lebar. Dia nampak saiz sebenar. Okey, tidak menggambarkan kedalaman untuk 2D tapi untuk 3D menggambarkan kedalaman dan juga ketinggian. 2D hanya menggambarkan keluasan. Rumus matematik panjang darat lebar awak dapat luas. Tapi untuk 3 dimensi awak akan dapat isi padu. Panjang darat lebar darat tinggi awak dapat isi padu terus. Okey. Seterusnya, bila kita buat lakaran kita kena pandai menilai. Lakaran yang hendak awak pilih tu nanti lakaran yang mana? Lakaran yang terbaik atau tidak? Okay, so let's say kat sini ada 2 lakaran 1 dan lakaran 2. So lakaran 1 ni, okay, lakaran 1 awak boleh tengok bahan yang digunakan perlu dinyatakan, warna yang digunakan serta tekstur. So bila nak buat lakaran ni nak kena implement lah shading dengan rendering tu tadi. So boleh tengok 2 lakaran ni, kemudian daripada 2 lakaran ni awak akan dapat beberapa maklumat yang dinyatakan tadi macam saya cakap tadi. Kos bahan, produk, bahan tu digunakan lebih baik atau tidak dan sebagainya. Okay, so nak menilai lakaran tu basically kita buat dalam satu jadual lah, senang. Kemudian senaraikan elemen yang digunakan. Tengok pada lakaran produk A dan produk B, apa beza dia? Produk A ni dia lebih sesuai untuk remaja. Produk B ni lebih sesuai untuk remaja purba. Okay.
So garisan, boleh tengok perbezaan dekat sini lah. Okey, seterusnya. Kriteria pemilihan lakaran ada 5 kriteria. Kriteria pertama menarik perhatian pelanggan. Yang kedua warna seimbang dan sesuai. Yang ketiga bentuk mudah dihasilkan. Yang keempat mempunyai nilai estetika. Yang kelima maklumat lakaran lengkap. Okey, untuk sesuatu lakaran 5 perkara ni perlu diketahui lah. Let's say awak dah buat satu lakaran, awak terlupa, oh ada ke lelaki nak beli kasut pink? So awak kena tahu kriteria lakaran yang baik. Kalau awak nak penetrate kedua-dua pembeli, awak kena buatlah warna-warna yang sesuai dengan lelaki dan warna-warna yang sesuai dengan perempuan. Okey, so dah faham kriteria penilaian, awak akan isi satu borang penilaian pelanggan. Kita akan buat satu borang penilaian pelanggan untuk tanya siapa bakal pembeli awak, jantina, umur dan sebagainya. So maklumat ni akan diperolehi untuk awak bincangkan bersama ahli kumpulan. So dalam penilaian maklumat yang ada pada lakaran yang dipilih, apa yang awak kena ada pada lakaran tersebut, kena ada nama produk, saiz produk, bahan yang hendak digunakan, komponen atau bahagian-bahagian produk, prinsip reka bentuk yang digunakan beserta dengan elemen reka bentuk yang digunakan. Okey, so yang ni contoh lakaran. Saya pergi laju ni nak habiskan. Okey, ni contoh lakaran. Kemudian pada lakaran tu kena nyatakanlah kat sini ada ukuran, tekstur dan semua perlu ada. Okey. Bila kita dah dapat satu design, kita akan buat satu penambahbaikan. Penambahbaikan ni dibincangkan bersama dengan ahli kumpulan. So cadangan penambahbaikan yang boleh dilakukan, yang pertama, adakah ianya memenuhi cita rasa pengguna? Kena betulkan trend, sesuai tak mengikut trend atau tidak? Dapat menyaingi tak reka bentuk produk yang di pasaran? Serta yang keempat, mengikut kehendak pasaran semasa atau tidak? Kalau pasaran semasa kata sekarang musim wanita memakai colour merah, jadi kenalah ikut trend tu. Ataupun sekarang musim tudung bawal, tiba-tiba awak pergi keluarkan tudung sarung. So tak sesuai lah kalau nak penetrate remaja. Ni kan remaja yang bersekolah. Untuk pergi ke sekolah tak apalah tudung sarung. Okey. So lakaran penambahbaikan tu mungkin boleh dihasilkan dengan lebih baik. Instead of design dia macam ni, upgrade ke design yang lebih futuristik dan juga lebih menarik. Macam ni bentuk dia macam kasut sekolah kan. Ni nak buat kasut raya. So kasut raya kenalah design yang lebih nampak macam pergi raya lah. Okey, sekejap. Belum habis, sabar. Muka surat 90. Okey, pada buku teks muka surat 90 tu, ini adalah contoh kesan cahaya dan bayang. Okey, let's say sumber arah cahaya kat sini. So awak tahulah bahagian yang tidak terkena cahaya matahari, kawasan tu lebih terang. Yang ni dua bahagian yang terkena cahaya matahari, kawasan tu lebih gelap berbanding kawasan yang terkena cahaya matahari. Kemudian bila awak nak buat lakaran kat sini, kat bahagian sini dia agak apa tuan cakap, dia awak boleh gelapkanlah kawasan ni. Okey. Seterusnya. Let's say lakaran sumber arah cahaya daripada bahagian atas. So bila dia daripada bahagian atas, arah cahaya ni daripada bahagian atas, bayang-bayang akan berada di bawah topi, betul? Yeah. So awak akan buat dia gelap lah kat bawah topi. Kalau awak berdiri, awak boleh nampak dia kawasan gelap tu dekat bawah badan awak. Kalau awak berdiri dekat bawah bumbung, awak boleh nampak lah kawasan bumbung tu gelap. Tapi bila matahari tu bergerak, awak akan tengok tiba-tiba kawasan gelap tu melepasi daripada bumbung rumah awak. Sebab apa? Sebabnya sudut lah daripada arah cahaya tu. Okey, so kena tahu arah cahaya yang sebenar kat mana. Okey, kemudian contoh beg ni arah cahaya daripada belakang. Arah cahaya daripada belakang, kemudian so kawasan beg ni dekat belah sini dia agak gelap sedikit. Kita buat dia agak gelap sedikit permukaan dia untuk nampak lebih menarik. Kemudian awak akan nampak kesan bayang dia, kesan bayang memang warna gelap. Kesan bayang warna gelap sampai dah tak nampak dah poket kat mana. Tu beza dia. Dia kawasan kesan cahaya dan bayang macam tu. Okey.
Mana rendering? Itu untuk kesan cahaya dan bayang yang pertama yang sepatutnya rendering. So pelbagai teknik rendering boleh diaplikasikan. So ini contoh, ni ada sebuah kotak, ada sfera dan juga silinder. Kemudian untuk rendering awak kena render kawasan dia. Dia tidak ada kesan cahaya dan bayang sebab kat sini tak ada sumber cahaya matahari. So nak buat rendering ni untuk menampakkan teks tersebut lebih menarik dan juga nak nampak permukaan tu yang mana yang agak cerah, yang mana yang agak gelap. Contoh kan, lakaran tanpa rendering dia nampak tidak begitu menarik sehinggalah lakaran yang ada rendering dia nampak lebih cantik. Macam awak tengok lukisan pelukis-pelukis, awak boleh tengoklah dia akan render sikit dekat bahagian mana. Bahagian muka perempuan dia suka bahagian gelap sikit. Sebab tu kalau korang pakai foundation, budak perempuan pakai foundation dia akan ada dua colour kan. Satu cerah, satu gelap. So gelap ni biasa orang letak kat tepi dagu. Dia nak shading kat bahagian bawah ni. Ataupun nak shading kat hidung, nak nampak mancung sikit. Tengok korang punya pelakon Korea. Semua macam tu. Tak percaya, pergi tengok. Okay, seterusnya handbag. Handbag pun sama. So ni lakaran awal. Dia upgrade lakaran, dia tambah rendering, nampak lebih menarik. Kenapa kena ada rendering ni? Supaya dia nampak permukaan tekstur lakaran tersebut. Okay. So saya bawah dah. Okay, saya simpulkan dekat sini. Apa yang awak tengok hari ni adalah lakaran pictorial, iaitu lakaran oblique, kemudian lakaran perspektif, kemudian lakaran isometrik, seterusnya lakaran perspektif. Kemudian ada tambahan lagi dua, iaitu kesan cahaya dan bayang untuk mencantikkan lagi lakaran-lakaran oblique, perspektif dan juga isometrik awak. Dan kemudian lagi satu rendering. Okay, rendering, kalau tak silap saya awak belajar dalam pendidikan seni guna pensel, lepas tu awak tarik-tarik dengan jari kan. Okay, itu adalah konsep rendering juga. Yang membezakan rendering dengan kesan cahaya dan bayang dia ada bayang dan ada cahaya matahari. Kena nyatakan cahaya matahari tu daripada mana. Daripada ufuk timur ke ufuk barat ke, so kena nyatakan. Okay, itu saja daripada saya. Cikgu Masizah, ada apa pesanan? Cikgu Rozita? Cikgu Hassan daripada Cikgu Mas Liza sebab tak ada muridnya. Ya ke? Okey, daripada saya saya mewakili semua guru-guru RBT mengucapkan selamat hari raya. Semoga kita semua dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Okey, mohon maaf bersama dengan cikgu-cikgu yang ada kat sini, Cikgu Zaidah ada, Cikgu Rozita, Cikgu Asniwati. Mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir batin dan jaga SOP. Modul? Dah cakap buat. Lupa pula. Jangan lupa siapkan modul anda. Okay, terima kasih banyak. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama.